Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh jawatan kuasa Masjid Muaz bin Jabal yang telah menaja kuliah subuh pada pagi ini, dan seluruh jemaah penonton-penonton di alam maya yang bersama dengan kita, yang ada masa bersama dengan kita pada pagi ini. Salam ceria, salam bahagia, salam sayang kepada anda di mana sahaja anda berada. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini pihak masjid telah pun memberikan satu tajuk kepada kita untuk sama-sama kita telaah, kita hadamkan pada pagi ini, iaitu tajuk yang berkaitan dengan perubatan Islam. Alhamdulillah, ini adalah satu ilmu yang besar, satu ilmu yang luas sebenarnya bila sebut tentang perubatan Islam. Dan saya sempat berguru dengan almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin pada tahun 2000, sejak bermulanya tahun 2000 sampailah kepada tarikh beliau kembali ke rahmatullah. Jadi sempat mengambil ilmu-ilmu sedikit banyak yang ada pada Tuan Guru, dan kita adunkan dengan guru-guru yang lain, insya-Allah semuanya bermanfaat insya-Allah. Yang pertamanya tuan-tuan, bila sebut perubatan Islam, jangan nampak pula bahawa perubatan Islam itu ialah ustaz-ustaz sahaja ataupun daripada pengamal-pengamal perubatan Islam sahaja. Sebab saya sebutkan pada awal tadi bahawa perubatan Islam itu sangat luas. Apa saja yang tidak bercanggah dengan hukum syarak, maka itu adalah perubatan Islam. Jadi perubatan Islam ni kalau di hospital, walaupun dia moden, dia juga termasuk dalam perubatan Islam, selagi mana dia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Begitu juga dengan homopati, alopati dan sebagainya, tidak bercanggah dengan perubatan Islam, termasuk dalam perubatan Islam juga, selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Cuma yang kita faham ialah bila sebut perubatan Islam ialah doa ruqyah, jampi doa ruqyah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa kepada Allah semaya hajat. Sebab itu perubatan Islam ni ialah satu perubatan yang terjamin suci dan bebas daripada unsur-unsur syirik, khurafat dan haram. Itu yang pertama kena ingat. Perubatan Islam ialah satu jenis perubatan yang terjamin suci dan bebas daripada unsur-unsur syirik. Seperti syirik ni ialah seperti pakai tangkal, itu syirik. Ya, sebab Nabi sebut inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya mentera-mentera yang kamu baca, yakni yang kamu tak faham maksudnya, wa tamaim tangkal, wa tiwala ilmu guna-guna ataupun ilmu nasi kangkang, nasi tangas, syirkun, itu semua syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebas daripada unsur-unsur khurafat. Unsur khurafat ini ialah unsur-unsur yang karut-marut. Nak berubat Islam, tengok dulu ya tapak tangan, tengok dulu tarikh lahir, itu unsur-unsur khurafat. Dan juga benda-benda haram. Benda haram ni ialah menggunakan darah dalam perubatan dan sebagainya. Dia menggunakan, disebut perubatan Islam yang menggunakan kaedah, bacaan, bahan yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Nombor dua, ya, iaitu penggunaan kaedahnya tidak bercanggah dengan hukum syarak. Ada orang bila sebut perubatan Islam, ya, maka berdua-duaan antara pesakit perempuan dengan perawat laki-laki, itu bercanggah dengan hukum syarak. Ya. Kaedahnya bercanggah dengan hukum syarak. Perawat laki-laki mandikan pesakit perempuan dalam keadaan syak wasangka, itu juga kaedah yang tak betul. Serta bahan yang tak betul, seperti menggunakan bahan-bahan yang najis,
ya, ataupun bacaannya tak betul, seperti mentera-mentera tadi lah, mentera-mentera jampi-jampi yang memuja, menyeru Syekh Abdul Qadir Jalani di alam ghaib lah, apalah macam-macam. Jadi itu semua tu khurafat, dan yang datang itu bukan roh Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi roh syaitan yang orang kata apa, yang meniru ataupun yang menjelma, menyamar menjadi Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan kena ingat, ya, mesti dirawat oleh orang yang mahir, dilakukan oleh orang yang pakar dalam perubatan Islam. Sebab itu ada kadang-kadang kita jumpa ustaz, pak imam, dia kata minta maaf saya tak pandai berubat, saya tak pandai nak jampi-jampi ni sebab saya tak belajar. Alhamdulillah, dia mengaku, dia berterus terang, dia jujur. Alhamdulillah. Ada orang dia buat-buat pandai, tapi tak apalah, asalkan dia yakin kepada Allah Ta'ala, dia tahu ayat kursi ni memang ada hadis sebut, ataupun surah Al-Fatihah dia kata memang ada hadis sebut, itu adalah surah yang syifa, ya, menyembuh, surah penyembuh. Dia baca sebab dia ada ilmu, maka dia pun jampi, dia pun baca, dia pun jampi, alhamdulillah sembuh. Sebab pertama bacaannya betul, dia ada ilmu tentang surah Al-Fatihah itu penyembuh. Walaupun dia tak ada ilmu tentang ayat-ayat yang lain, tapi dia ada ilmu tentang Fatihah itu surah penyembuh. Kemudian yakin pula kesembuhan itu datang daripada Allah, maka itulah perubatan Islam yang berasaskan ruqyah. Oleh itu mana-mana perubatan yang bercanggah dengan hukum syarak dari segi bacaannya, dari segi bahannya, dari segi kaedahnya, maka ialah perubatan yang bukan Islam, ya. Okey. Bila sebut kenapa masjid ini cerita buat perubatan Islam, ya, Masjid Muaz bin Jabal, sebenarnya ilmu perubatan Islam adalah ilmu Allah. Saya ingat semua kena belajar lah, semua kena belajar, terutamanya parent, mak ayah kena belajar ilmu perubatan Islam. Macam mana nak tackle anak-anak yang menangis tengah malam, macam mana nak tackle demam panas dengan cara yang segera, macam mana nak tackle masalah-masalah penyakit yang lain, contohnya termasuk yang kita hadapi sekarang itu penyakit virus COVID-19. Jadi dalam Islam sudah ada sebenarnya cara-cara yang tertentu untuk kita rawat, ya. Cuma kadang-kadang kita tidak yakin dengan perubatan Islam, ya. Sebab itu ilmu perubatan Islam hukumnya sangat luas, dan mempelajarinya hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi satu tempat tu kena ada orang yang belajar tentang ilmu perubatan Islam. Dan kita kena ingat, merawat pesakit kerja yang sangat mulia. Sebab itu frontliner kita, misi, nurse, doktor yang merawat pesakit-pesakit, tak kira pesakit COVID-19 ke pesakit apa sekalipun, hukumnya adalah mulia kerjanya. Kerja misi nurse ni, doktor ni, kerjanya sangat mulia. Dan kalau kita ada ilmu tentang perubatan, terutama perubatan Islam, hukum mengajarnya adalah wajib. Apabila masyarakat, orang ramai memerlukan ilmu tersebut, dia tidak boleh sembunyikan. Siapa-siapa sembunyikan ilmu tentang perubatan Islam dan apa saja ilmu-ilmu yang baik, maka dia dikira berdosa dan dikira kufur nikmat. Dan bila ada orang sakit, jangan duduk diam. Dalam Islam dia kena berubat. Lepas tu nama ilmu perubatan Islam. Yang ada ilmu dia kena merawat, yang ada sakit dia kena datang berubat dan dirawat. Sebab Nabi sebut tadawu ya ibadallah, tadawu ibadallah, berubatlah kamu wahai hamba-hamba Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan diturunkan bersama penyakit tersebut ubat, kecuali penyakit tua. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Tirmizi serta Ibnu Majah. Penyakit tua tak ada ubat. Barangkali sekarang orang jumpa kaedah penyakit tua, tak nak bagi tua, dia tarik yang kedut-kedut tu, dia lipat kat belakang tengkuk. Dia tarik, dia ikat, dia simpul mati kat sini. Itu bukan obat penyakit tu. Itu kita trik saja, ya, taktik untuk nampak tidak berkedut. Tapi penyakit itu ada ubat. Semua penyakit ada ubat. Betul, penyakit COVID-19 insya-Allah ada ubat. Cuma kita baru jumpa lagi ubat. Di mana ubatnya?
Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berubat, ya. Hukum asal harus merawat dan dirawat, hukum asalnya harus. Sekiranya penyakit kita itu dia boleh mengganggu hak-hak orang lain. Seperti katalah sakitnya menyebabkan sakit mati pucuk, katalah mati pucuk. Dia ada isteri tapi dia ada penyakit mati pucuk. Mati pucuk ni penyakit yang tidak mati akar lah, pucuk saja mati. So dia tidak mampu menunaikan tanggungjawab kelelakiannya ataupun kesesuamiannya kepada isterinya, maka dia telah mengurangi hak-hak isterinya. Maka ketika itu penyakit mati pucuknya wajib dirawat, sebab dia telah melibatkan hak-hak isteri, hak-hak kebatinan isteri, ya, yang patut ditunaikan oleh isterinya, maka wajib dirawat. Kalau sakit katalah sakit apa, sakit jerawat katakanlah, itu harus bagi dia berubat. Dia tidak mengurangi hak siapa-siapa pun, ya, cuma menghilangkan seri wajah saja. Dia kena terpulang pada dia nak berubat ke tak nak berubat, ya. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi suruh berubat, ya. Nabi sendiri merawat dan sahabat Nabi sendiri pun merawat, ya. Ramai juga sahabat-sahabat Nabi yang merawat. Maka dengan sebab itu biarlah kita belajar betul-betul ilmu tentang perubatan Islam. Hari ini saya cerita asas dan basic dahulu, ya. Sebab kalau nak betul-betul mendalami ilmu tentang perubatan Islam, dia kena hadir kelas, dia kena hadir kursus, dia kena hadir seminar, dan dia kena bertanya, bersoal jawab. InsyaAllah barulah dia boleh mahir sehingga dia terjun kepada bidang praktikal merawat bersama dengan guru, ya. Tengok guru baca apa, guru buat macam mana kaedahnya, guru guna bahan apa, dan bagaimana keyakinan guru terhadap pesakit dan doa yang dipanjatkan kepada Allah. Barulah benar-benar dia akan jadi seorang perawat yang mahir dalam ilmu perubatan Islam. Dengan kaedah inilah, kaedah kadang-kadang walaupun kaedah tadi orang kata apa, tidak berdua-duaan laki-laki dan perempuan, tapi kadang-kadang ada juga kaedah yang dia tidak berdua-duaan tapi dia menggunakan kaedah yang memudaratkan serta menyakiti badan pesakit, maka dia juga haram, ya. Tak boleh. Jadi sebab itu bila kita lihat ada orang menggunakan kaedah pukul yang teruk sangat, ataupun dia menggunakan kaedah seperti mana yang pernah berlaku viral beberapa tahun yang dahulu, merawat pesakit, dia masukkan paip dalam mulut pesakit, kemudian dia buka paip air sehingga pesakit itu akhirnya mati, dan perawat tadi melarikan diri. Tapi ini bukan perawat Islam lah ni, ya. Cara kaedah tak betul, memudaratkan nyawa pesakit, maka itu juga bukan perubatan Islam. So pesakit-pesakit, ibu dan ayah kena tahu apa itu perubatan Islam. Kerana ibu dan ayah bawa anak-anak yang sakit, kemudian melihat ini tak betul ni, cara macam ni cara main watang-watang pukul dengan kayu golf ni tak betul ni, ataupun tengok dengan paip air masuk dalam mulut ni tak betul ni, walaupun nak cuci perut katanya lah, ini tak betul. Maka bila ada sangsi, ada was-was, ada ragu-ragu, ada keliru, maka stop, ya. Jangan libatkan diri dalam perubatan tersebut, sebab boleh jadi dia akan menggadaikan nyawa pesakit tadi. Sebab itu bukan sekadar melibatkan soal halal haram, tapi juga soal yang memudaratkan dan juga menyakiti badan pesakit, serta ada kadang ada rawatan yang mengaibkan pesakit, mengaibkan pesakitnya, kemudian merawat depan orang ramai, sampai orang tu menjerit, terlondeh kain dan sebagainya. Itu juga bukan perubatan Islam. Sebab perubatan Islam dia menjaga kemuliaan, kehormatan seseorang pesakit. Malah rahsia pesakit pun tidak boleh diwar-warkan, dihebohkan, termasuk dalam FB ke, dalam IG ke, dalam Twitter ke, dalam WhatsApp group ke, tak boleh cerita. Apatah lagi dia merakamkan pula gambar-gambar pesakit tadi yang kena kerasukan, pesakit tadi yang terlondeh dan sebagainya, dia rakam, dia sebarkan pula. Maka yang mengambil gambar, yang sebar itu bukan perawat Islam, caranya termasuk bukan kaedah rawatan Islam, maka hukumnya berdosa dan haram sebab dia telah mengaibkan pesakit. Sebab itu jangan keliru. Sebab kadang-kadang kita lihat ada orang keliru,
Sebab yelah, orang tu dia pakai jubah macam Ustaz Fauzi, dia pakai kopiah putih macam Ustaz Fauzi, ada janggut sejemput. Kemudian dia pula baca auzubillah bismillah. Lepas tu tak tahulah dia baca apa Ustaz. Kemudian dia buatlah. Sebab itu saya kata dia ni perwatan Islam, Ustaz, rawatan Islam ni. Tak semestinya pakai jubah tu dia adalah perawat perubatan Islam. Tak semestinya pakai kopiah ada janggut sejemput itu adalah perubatan Islam. Sebab ramai orang di luar sana yang skamer, yang banyak menyamar sebagai ustaz-ustaz. Dia tak ustaz tapi menyamar sebagai ustaz. Dia declare dia adalah mengamalkan perubatan Islam. Dia letak pula gambar dia dengan tuan guru, mana-mana tuan guru lah. Tuan guru Datuk Dr. Harundin, gambar dulu. Tuan guru Datuk Ismail Kamus ke, gambar dia letak kiri kanan. Maka orang pun tertipu, orang pun teruja. Ya Allah, dia ni anak murid Ustaz Harundin lah, anak murid Ustaz Datuk Ismail Kamus lah. Maka jangan tertipu. Okey, kena belajar dulu, kena buat research dulu, buat study dulu. Siapakah orang ni sebenarnya? Kemudian tengok pula cara rawatannya macam mana. Ada tak dia minta izin dulu ke kita, sebab kita bawa anak dara kita, minta izin nak pegang sana pegang sini. Ada tak dia melakukan sentuhan-sentuhan pada alat sulit dan sebagainya. Konon-kononnya jin menyuruh pada alat sulit anak perempuan kita, ataupun jin menyuruh pada buah dada isteri kita, maka dia main pegang ikut suka dia. Maka ini bukan perubatan Islam. Sebab dilarang oleh Nabi SAW. Tempat-tempat tadi boleh menimbulkan fitnah. Maka dengan sebab itu, terima kasih ya Masjid Muaz bin Jabal pada pagi ini buat inisiatif supaya kita ada maklumat sedikit sebanyak tentang apakah itu perubatan Islam, yang bukan sekadar menggunakan bahan yang suci, bahan yang halal, tidak syirik ya. Kaedah tidak memudaratkan, tidak menyakiti, tidak mengaibkan pesakit. Malah bacaan-bacaan pun mesti bersumburkan nama-nama Allah. Dia baca betul tak Fatihah? Dia baca betul tak surah-surah yang dia baca? Ya, kadang kita dengar baca surah pun tak betul. Kalau baca surah pun tak betul, baca Quran tak betul, itu semua dia mengundang kedatangan iblis, mengundang kedatangan syaitan, mengundang kedatangan jin. Siapa-siapa nak merawat dengan betul mesti baca Quran dengan betul. Dan tidak campur aduk dengan mentera-mentera, jampi-jampi yang dia pun tak tahu apa maksud, apa maknanya. Dia main baca je. Bila kita tanya, awak faham tak? Ustaz, tak faham Ustaz. Habis itu macam mana awak dapat jampi mentera ni? Dalam mimpi Ustaz. Ada seorang lelaki janggut putih, rambut putih, serban putih, kopiah putih, jubah putih, semua putih lah. Datang mengajar saya jampi mentera ni. Dia kata kalau awak amalkan, rawat pesakit sembuh. Habis itu ini bukan Quran, sebab jampi mentera dia tak faham. Kebetulan kawan saya pula orang Jawa, dia kata itu bahasa Jawa. Kamu tahu tak bahasa Jawa tadi maksud dia apa? Tak tahu Ustaz. Itu dia menyeru dewa-dewa. Menyeru dewa-dewa artinya menyeru setan-setan, jin-jin. Maka bila kita dah seru, kita dah puja, kita dah puji dia, macam kita tunduk pada dia, kita hormat pada dia, maka dia akan buatlah apa yang kita nak. Akhirnya macam sembuh, padahal tak sembuh pun. Jadi dengan sebab itu jangan kita terkeliru. Ya, biarlah kita tahu betul-betul ya, sumber bacaannya mesti berasaskan nama-nama Allah. Quran ke, doa Nabi ajar ke, doa yang maksud ya, daripada Quran ataupun sunnah ataupun ulama-ulama muktabar, para sahabat, para tabi'in, para tabi'innya, serta kita fahami apa maksudnya. Macam kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi ya, wal juzam wal junun wa min sayil asqam. Kita faham ada makna bawah tu. Itu memang doa yang maksur. Maka dengan sebab itu bolehlah kita amalkan. Tapi kalau doa tak apa-apa kita pun tak faham, maka elakkanlah, sebab dia mengundang padah. Sebab kita akan mengagungkan, kita menghormati, kita memuliakan jin-jin, dewa-dewa ataupun mamang-mambang ataupun setan-setan yang sebenarnya akhirnya kita terjatuh ke lembah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keyakinan tu ada. Keyakinan tu apa? Penyembuhnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang ada orang dia merawat, dia rasa diri dia lah yang menyembuhkan. Sebenarnya yang menyembuh ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam Quran, wa idza maridtu fa huwa yashfin.
Kata Nabi Ibrahim, bila aku sakit, Allah lah, yang dialah yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Bukan siapa-siapa yang menyembuhkan. Bukan ustaz, bukan tuan guru, bukan pawang, bukan bomoh, tapi Allah yang menyembuhkan. So, hebat ustaz tu. Hebat, bisa bona. Dia baca sikit je, dia sentuh sikit sembuh lalu. Silap ya. Itu adalah benda yang tak betul. Keyakinan yang tak betul. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahawa kesembuhan ialah Allah. Kadang-kadang kita jumpa mana-mana ustaz, perawat Muslim, jumpa dia baca doa, tak sembuh-sembuh. Teruk ustaz tu. Apa ni, mengaku belajar dengan tuan guru tapi tak jadi, tak kesan. Sebab apa? Sebab bukan ustaz tu yang ada kesan, bukan ustaz tu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan ialah Allah. Jadi Allah Ta'ala nak uji ustaz tu, dan Allah Ta'ala juga nak uji pesakit dan keluarga pesakit. Di mana keyakinan kamu, kepada aku kah ataupun kepada ustaz kah? Maka dengan sebab itu, perubatan Islam, keyakinan penyembuhannya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, bila sebut penyakit, pertama kita ada penyakit rohani. Cerita tentang perubatan Islam, pertama dia ada penyakit rohani, penyakit roh. Apa dia? Dengki. Ini penyakit orang kita banyak dengki, panas baran, cemburu buta, sombong, bakhil, lupa daratan. Apa lagi? Riya, ujub, sum'ah. Itulah penyakit-penyakit rohani. Buat amal ibadah nak riak tunjuk pada orang, sedekah nak riak tunjuk pada orang. Itu penyakit rohani. Maknanya hatinya kena rawat, mesti diubati. Dalam Islam ada rawatannya. Bakhil, bin kedekut, bin tai hidung masin, itu adalah penyakit rohani. So dalam perubatan Islam ada kaedah rawatannya dan cara merawatnya. Jadi sebenarnya inilah penyakit utama yang kita hendak rawat. Fi qulubihim maradun. Kata Allah Ta'ala, dalam hati mereka ada penyakit. Hati itu ada penyakit. Penyakit apa? Rohani. Yang kita tak nampak. Bekas ketul dalam badan kita. Bekas ketul boleh cabut keluar. Dia tak ada nampak. Tapi penyakit tersebut sudah ada pada iblis satu ketika dahulu. Sudah ada pada syaitan. Penyakit-penyakit rohani ini kena rawat. Terutamanya penyakit syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran datang merawat penyakit syirik. Kalau kita lihat, akhirnya bila Nabi dakwah kepada kaum Arab di kota Mekah, seorang demi seorang masuk Islam, dia meninggalkan kesyirikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merawat penyakit syirik. Akhirnya satu kota Mekah telah diislamkan pada tahun pembukaan Fathu Makkah, dan satu Madinah juga diislamkan, kecuali orang-orang Yahudi lah, dan juga orang-orang munafik. Jadi orang Arab diislamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Islam tu merawat penyakit syirik. Syirik tu apa? Syirik tu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semayang, dalam masa yang sama dia percaya kepada tangkal. Dia semayang, dalam masa yang sama dia percaya kepada benda-benda tahyul khurafat. Tengok tapak tangan, tengok dengar bunyi burung hantu berbunyi, ada orang nak meninggal besok ni. Itu semua benda-benda karut, tahyul, khurafat dan sebagainya. Jadi pertama merawat penyakit rohani. Yang kedua dia merawat penyakit jasmani. Perubatan Islam, kadang kita tengok orang tu berguling-guling, sakit dan sebagainya. Bila pergi jumpa doktor ke hospital, doktor kata, semua okey, tekanan darah tingginya okey, tekanan darahnya okey, darahnya okey, urine test pun okey, apa lagi buat MRI, CT scan lah, macam-macam. Buat apa ni, stress test semua okey. Apa masalah dia ya? Cek jantung okey, cek paru-paru okey, semua okey je. Tapi kenapa dia sakit berguling-guling? Tengok cek appendix tak ada masalah. Tak ada masalah appendix. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada penyakit jasmani macam tu yang doktor tak dapat trace, hospital tak dapat nak tahu apa puncanya. Tapi tengok pada jasmaninya, subhanallah. Ada orang kena sakit kulit contohnya. Doktor kata, aku pun tak tahu pasal apa sakit kulit macam ni Ada orang dia bengkak. Doktor pun heran, kenapa bengkak? Lepas tu doktor buat pembedahan. Bukan saya nak condemn doktor, tapi ni cerita betul. Cerita betul, pernah berlaku seorang pesakit
datang jumpa seorang perawat. Apa masalahnya? Dia kata masalahnya perawat pesakit ni pesakit perempuan. Bapa saudaranya bawa jumpa seorang perawat di sebuah surau. Jadi apa masalah? Masalahnya ialah anak saudara saya ni ustaz, dia bengkak bahagian anak sulit. So saya kata, perawat tu kata, dah jumpa doktor ke belum? Katanya bapa saudaranya dah jumpa, dah banyak kali jumpa dah. Doktor tengok bengkak, doktor buat operation. Dah okey dah. Bila dah okey, naik balik bengkak, buat operation kali kedua. Naik balik bengkak, sampai pesakit ni anak saudara dah malu dah jumpa doktor. Sebab benda tu benda bahagian anak sulit, bengkak. Jadi doktor pun heran, kenapa asyik naik bengkak je, padahal dah buang dah. Jadi sebenarnya ini juga penyakit jasmani, dan akhirnya bila dirawat dengan ruqyah, dengan doa, dengan doa-doa yang maksud yang Nabi baca bila merawat pesakit. Bila tanya pada pesakit tadi, anak perempuan tadi tu, anak saudara perempuan tadi tu, dia kata, ustaz, alhamdulillah, saya rasa macam benda tu dah surut ustaz. Benda tu dah surut, bengkak tu dah surut dah. Sebab apa bengkak tu surut? Sebab dia seorang yang tahu. Benda tu kat dia, bukan kat saya. Jadi bila surut, alhamdulillah, ya. Kita tanya dia balik. Nak tanya dia, pernah tak awak kencing merata? Awak kencing merata, pernah tak? Contoh ustaz, dalam bukit, atas bukit ke, dalam hutan ke, tepi tasik ke, dekat sungai ke? Tak ada ustaz, tak ada. Cuba fikir balik, ada tak kat mana-mana tempat yang awak kencing, tak sepatutnya awak kencing tempat tu? Boleh jawab, dia kata, pernah ustaz, satu ketika balik pasar malam, nak terkencing sangat, saya nampak ada sebuah rumah tu tak ada lampu. Saya ingat rumah tu tak ada orang kot ustaz. Rumput-rumput banyak tinggi juga dalam rumah tu. Saya perkencing depan pagar rumah tadi, sebab tak ada orang tengok. Bayangkan, ya, rumah yang tidak ada penghuni, sudah sekian lama ditinggalkan, maka penghuni ialah jin. So kita macam kita kencing depan rumah dia lah. Kencing depan rumah dia, marahlah dia. Itu sebab kalau kita lihat, ada penyakit jasmani yang tak dapat dirawat ataupun tak dapat diteris apa puncanya, tetapi dia kena menggunakan perubatan ruqyah. Itu kena jampi dulu, ya. Kadang-kadang ada benda begitu, ya, ada memang ada. Okey, ada juga penyakit merupakan gangguan syaitan. Ini hak rasuk sungguh ni. Dipanggil histeria, dipanggil kerasukan, dipanggil sihir, ada badi mayak. Sihir pula macam sihir. Sihir pemisah ada, sihir pengasih ada, sihir malam pertama ada, sihir pendarahan ada, sihir apa lagi? Ya? Ini banyak jenama-jenama sihir ni dalam masyarakat kita. Ya? Kemudian ada badi mayat. Ini juga jenis gangguan-gangguan syaitan ni. Badi mayat terutamanya mayat yang dah lama mereput, mayat yang dah lama meninggal, membusuk dalam sungai ke kat laut ke, ya. Maka kita jumpa, jaga-jaga. Bukan jaga-jaga apa, maknanya kita kena berhati-hati. Adalah baca doa, baca Quran tertentu, ya. Dan sebelum balik rumah, kalau kita mandikan mayat, itu mayat-mayat yang tadilah, yang dah lama meninggal, maka sebelum sampai rumah kena baca dulu 3 kul, ayat kursi apa semua, ya. Kalau boleh mandi kat luar, jangan masuk rumah main terus sentuh anak-anak, ya. Sebab qarin ataupun benda-benda tadilah makhluk halus, dia akan ikut kita sampai ke rumah. Maka ini juga perlukan pada ilmu tentang perubatan Islam. Badi mayat lagi, saka. Saka juga ialah satu gangguan, satu bentuk gangguan syaitan. Ada saka harimau, ada saka buaya, ada saka kuat dan gagah, ya. Biasa ni diamalkan oleh panglima-panglima, pengawal peribadi, ya. Tembak takluk, saka-saka ni, saka gagah, saka kuat, panggil saka panglima. Ataupun ada panggil susuk, saka kecantikan, susuk. Susuk dia saka dia lah, ada saka dia main tanam-tanam emas dalam wajah, dalam kulit muka dan sebagainya. Ada saka apa lagi, ya? Saka bidan, ya, tiba-tiba pandai bidan orang, ya. Ada saka silat, tiba-tiba pandai bersilat, tiba-tiba pandai bersilat.
Jadi ini semua banyaklah jenis-jenis saka, jenama-jenama saka. Dan ini juga perlukan kepada rawatan secara perubatan Islam, itu ruqyah. Ada juga jenis gangguan namanya santau. Santau angin, santau tanam, santau pijak, santau makanan, santau minuman. Banyaklah santau angin biasanya cepat sikitlah. Santau angin, dia gunakan angin, kita sedut ke hidung atau mulut, masuk. Santau makanan dan minuman, kita singgah mana-mana restoran yang ada masalah santau kat situ, yang kena santau makanan kat situ, akhirnya masuk dalam perut kita, kena santau. Ada orang tanam santau tempat laluan kita, kita terpijak, kena santau. Macam mana Ustaz? Inilah sihir, gangguan syaitan yang kita tak nampak, kita tak perasan. Benda tu sedang dan sudah pun berlaku. Okey. Begitu juga dengan pukau. Ini juga ilmu sihir yang menyebabkan kita jadi lupa, kita jadi bengong sekejap, sampai kita boleh pergi ikut dia sampai ke ATM, kita keluarkan duit, bagi kat dia, bagi kad sekali kat dia, kemudian babai muah-muah pula dia. Tiba-tiba lepas tu orang tepuk kita, Cik Kia kenapa ni? Apa aku dah buat? Aku rasa aku macam keluarkan duit daripada ATM tadi, kemudian aku bagi kat seseorang. Kau dah kena pukau dah. Ini juga sejenis gangguan setan, pukau. Kemudian apa lagi? Ialah macam-macam lagi lah. Tuan-tuan, ini gangguan-gangguan setan. Sampai apa kalau kanak-kanak dia panggil apa ya? Sawan tangis. Dapat lihat benda-benda kat siling ke, kat dinding ke, dia tunjuk, dia muka dia takut dan menangis. Itu juga kena rawat secara Islam ataupun ruqyah. Jadi ini semua kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Takkan kita nak rujuk pada ustaz tengah-tengah malam buta 3-4 pagi, mana ustaz tu tengah tidur berdengkur sedap dengan mimpi dia. Jadi kita call dia tak jawab, dia pun silentkan handphone dia. Jadi kita kena ada ilmu tentang apa sekiranya berlaku dalam keluarga kita. At least sekurang-kurangnya dalam keluarga kita boleh rawat. Jadi ini juga kena ada pengajian jugalah ya. Kena masuk kelas. Bukan boleh main guru kedai kopi je ni. Sebab ilmu ni sangat mahal, sangat mahal. Saya ingat tidak diajar di universiti. Tapi kalau tuan-tuan lihat yang seakan-akan tarikh universiti yang diajar oleh Darul Shifa lah. Ada silibusnya, ada bukunya, ada masanya kena habiskan pengajian tadi. Kemudian ada talakinya, kemudian ada dia punya praktikalnya selama 6 bulan. Lepas tu bolehlah berjaya untuk ditabalkan sebagai seorang perawat yang mahir. Kalau tidak 1 jam 2 jam tak cukup kita boleh collapse. Sebab kita rasa kita menggunakan kekuatan kita, kemahiran kita, tapi kita kurang keyakinan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda yang kalau kita lihat kaedah merawat ni, terutamanya yang lain gender, berlainan gender, laki-laki dengan perempuan, banyak berlaku fitnah. Sampai ada yang kena rogol, kena cabul. Tapi yang buat tu bukan ustaz lah tapi adalah Tok Bomo yang kita panggil ustaz. Kenapa panggil dia ustaz? Tengok ustaz, cara pemakaian dia, jubah dengan kopiahnya, dia pun assalamualaikum dengan auzubillah, bismillah. Lepas tu yang bacaan lain semua slow dah. Hak mula-mula tu kuat, auzubillah, bismillah. Lepas tu yang lain slow dah. Apa dia baca kita pun tak tahu dah. Tak mula-mula tu, lepas tu panggil ustaz, dan semua panggil ustaz. Jadi kita pun tertipu dengan gelaran-gelaran tadi. Tengok cara rawatan, kaedahnya tak betul. Sebab tu bila berlainan gender mesti ada mahram. Kalau pesakit tu perempuan, dia kena bawa bapak dia, dia kena bawa wali dia, pak saudara ke, tok dia ke, adik-beradik laki-laki dia ke, ataupun mak dia, adik dia perempuan, duduk dalam bilik yang sama, tengok cara kaedah rawatan betul tak betul. Jadi kalau nak cabur pun dia malu jugalah, ada orang tengok dia. Nak rogol pun lagi tak boleh. Kecuali dia kata, mak ayah saya keluar dulu saya nak rawat anak makcik, tidak boleh ramai-ramai, kena berdua je. Ini tak betul lah. Maka mak ayah kena buat something dengan biarkan anak kita menjadi mangsa rogol dan juga cabul. Tok Bomo tadi yang berlaku sebagai ustaz dan sebagainya. Bilik mesti terbuka jika ada mahram, jika tiada mahram. Datang seorang ke? Saya datang seorang ustaz.
Tak bawa suami ke bapa ke anak lelaki, tak bawa ustaz. Tak apa. Kalau perawat ni dia mengamalkan perbuatan Islam, dia akan buka tingkap, dia akan buka pintu supaya orang nampak, supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya. Kemudian jaga batasan aurat antara sakit, kalau perempuan lah berlainan gender, ya, sentuh jika perlu saja pada tempat yang tidak sensitif. Pada tempat yang tidak sensitif, ya, kepala bolehlah bismillahirrahmanirrahim, ya. Belakang okeylah. Kat mana sakit? Ni tuan guru saya ajar, ya, kat mana sakit? Dia kata kat dada sakit. Setan tu dia tengok ini perawat laki-laki ni ustaz ni. Okey, aku pun nak goda ustaz juga. Dia pun menyuruh bahagian dada perempuan tadi, sakit perempuan. Jadi ustaz kalau tak belajar ilmu perbuatan Islam, dia main cengkam kat situ, pak dekat dada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan pun merayak masuk dalam hati ustaz. Ya, menimbulkan pula, ya, rangsangan pula, ya, dia bahagian dia pegang tempat yang tak sepatutnya dia pegang. Walaupun pesakit tu kata kat sini, ya, dia kata sakit kat sini, dia kata ada benda kat sini, tak boleh kita pegang kat sini. Tak boleh. Itu sebab tu ada ilmu namanya perubatan Islam. Apa lagi kalau dia menyembunyi tempat lah sulit, bersembunyi tempat lah sulit pula. Kat mana awak rasa sakit, dia menyorok-nyorok ni, bahagian alat sulit ustaz. Pegang pula, bahagian alat sulit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak betul. Menimbulkan fitnah, ya. Bukan sekadar, ya, pesakit tu digoda oleh syaitan, ustaz pun digoda oleh syaitan juga. Akhirnya berlakulah cabur, rokok, berzina dan sebagainya. Bila tuan guru ajar saya, kalau sakit bahagian dada, jangan pegang bahagian dada, pegang bahagian belakang yang setentan dengan dada. Belakang. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Belakang dia itu berlapik lah, ya, ada baju semua dan ada mahram sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Memang tidak menimbulkan fitnah sebab bahagian belakang. Ini adalah perbuatan Islam. Kalau bahagian dada memang pegang betul-betul, tak sulit, itu bukan perbuatan Islam, ya. Walaupun dia menggunakan nama ustaz. Boleh faham, ya? Ya. Okey, kalau nak perlu mandi, dia mandi sendirilah. Tak payahlah ustaz-ustaz mandikan ataupun perawat laki-laki mandikan pesakit perempuan. Okey, sila pakai kain batik, ya, perkembangan. Saya akan mandikan awak. Awak mandi bunga katakanlah contoh, ya. Saya nak mandikan awak, tak boleh juga. Ya, salah. Bila dia berkembang, maknanya dia kena buka baju dia, pakai kain batik selai, maka hukumnya haram. Melihat aurat dan menyentuh aurat bukan mahram dia. Tak boleh, haram, berdosa. Apa lagi mandi kan, boleh mandi pula basah pula kain tu, nampak lagi lah yang melekat-lekat kat badan dia. Ini juga berdosa. Maka itu bukan perbuatan Islam. Mandi kat rumah, mandi sendirilah. Dia bukan tak tahu nak mandi pun. Bagi air doa, awak mandi, kaedahnya begini, caranya begini, waktunya begini. Balik rumah mandi sendiri. Kalau awak nak kesembuhan, awak buat usaha juga. Saya dah usaha doa, awak kena usaha mandi ikut yang saya ajar tadi, kaedah-kaedahnya. Jadi ini antara contoh perbuatan Islam, ya. Bukan sekadar dia baca Quran, baca doa, perbuatan Islam. Tapi kaedahnya kita kena belajar juga. Kalau kita nak jadi seorang pengamal perbuatan Islam, ataupun kita nak kenal pasti adakah dia perbuatan Islam ataupun tidak. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau kita lihat dalam perbuatan Islam ni, ada sedikit bahasa kita apa, ya. Pertama, kita merawat hati, ya, rohani, hati, merawat hati. Yang kedua, kita merawat sihir, gangguan syaitan, ya. Sebab Nabi sendiri pun pernah disihir. Nabi SAW pernah disihir. Kenapa Nabi pun kena sihir, ustaz? Nak beritahu bahawa sihir itu boleh berlaku dari sesiapa sahaja. Dan nak beritahu macam mana nak merawat sihir. So, kejadian tadi menimpa Nabi sendiri dan datang malaikat mengajar Nabi dalam dalam keadaan Nabi antara sedar dengan tak sedar, antara tidur dengan jaga. Malaikat mengajar beberapa surah, ya, Al-Mu'awwizataini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan diri daripada simpulan-simpulan sihir tadi. Masa tu turunnya surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Al-Mu'awwizataini, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, itu dua surah pelindung. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis dan Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Dia dibaca
dua-dua surah ini, maka sihir tadi terbatal. Dan akhirnya Nabi pun sihat sepenuhnya, pulih sepenuhnya daripada sihir. Kemudian ramuan sihir tadi Nabi suruh dibakar. Nabi suruh sahabat-sahabat membakarnya. Kalau tuan-tuan lihat hadis Bukhari dan Muslim memang ada tentang Nabi merawat Aisyah radhiyallahu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi sendiri pernah disihir, tapi semua orang tak tahu. Nabi pun tak tahu dia kena sihir, Aisyah pun tak tahu suaminya kena sihir, sahabat-sahabat pun tak tahu bahawa Rasulullah kena sihir. Sehingga datang malaikat ketika Nabi sedang tidur antara sedar dengan jaga, malaikat tadi memberitahu bahawa Rasulullah sudah kena sihir. Jadi sebenarnya sihir berlaku dalam masyarakat kita dulu, kini dan selama-lamanya. Sampai masalah nasi lemak tak laku, kawan tu laku pun kena sihir. Yang laku tu kena sihir, yang tak laku tu menyihir. Sebab dengki punya pasal, akhirnya kawan tu jatuh sakit, kena sihir, masuk hospital. Masuk hospital, masalahnya doktor kata you punya darah okey, semua okey. Akhirnya bila telefon seorang ustaz perawat, bila ustaz tu baca ruqyah, suratul Fatihah, ayat kursi, keluar suara lain pula, berbicara. Jadi sebenarnya ini juga merupakan sihir yang berlaku dalam masyarakat kita, berpunca dari dengki, dengki yang tidak ada tidak ada habisnya. Bangsa lain jual sebelah-sebelah kedai, benda sama jual, tak ada masalah. Tapi kenapa bangsa kita ada masalah Okey, itu merawat sihir Merawat bisa pun ada. Bisa apa? Bisa ular, kala jengking, sebab pernah berlaku dalam hadis Sahih Bukhari bagaimana sekumpulan pasukan tentera Islam yang nak berkhemah di sebuah kampung, nak bermalam di sebuah kampung, tak dibenarkan berkampung dalam kampung tersebut dan dipaksa berkhemah di luar kampung. Ini hadis sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Akhirnya nak jadi cerita, Tok Batin ataupun ketua kampung yang tak benarkan pasukan Islam tu berkampung bermalam di kampung mereka disengat oleh satu jenis binatang berbisa. Habis bisa satu badan. Oh, sakit tak peri dah, tak terperi. Akhirnya dikerahkan semua Tok Bomo, Tok Pawan dalam kampung tersebut untuk merawatnya, semua tak berjaya, tak berkesan. Akhirnya salah seorang daripada ahli kampung tadi bertanyakan kepada ketua-ketua, bagaimana pandangan Tok Ketua sekiranya kita tanya kepada orang Islam yang berkemah di luar kampung kita, kok mereka pandai berubat. Maka daripada hadis panjang tadi lah, maka seorang sahabat dia pergi merawat ketua kampung tadi tu dengan membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah tu Bismillahirrahmanirrahim, ada 7 wakaf 7 tempat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 wakaf. Dan diulangi sebanyak 7 kali. Setiap kali berhenti habis satu surah, dia tiup. Baca pula kali kedua suratul Fatihah dengan 7 wakaf. Habis 7 wakaf, tempat yang kena patuk oleh binatang berbisa tadi, sehingga 7 kali diulanginya surah Fatihah tadi dan 7 kali dihembus dengan macam tu pada tempat sakit, hilang bisa. Dan akhirnya setiap riwayat kata apa? Sahabat tadi dapat 30 ekor kambing. Jadi ini hadis yang sangat panjang, hadis Sahih Bukhari. Maka ruqyah, membaca suratul Fatihah dipanggil ruqyah, itu jampi dengan suratul Fatihah. Pernah berlaku merawat bisa. Jampi ni ustaz, bukan dilarang ke main jampi mentera. Jampi, ruqyah tu jampi. Ruqyah dalam bahasa Arab, bukan ruqyah, ruqyah. Dalam bahasa Arab, terjemah dalam bahasa Melayu jampi. Tapi jampi ni ialah jampi yang daripada Quran, daripada sunnah. Kalau mentera tu dia macam-macam lah. Mentera tu keluar habis lah. Yang inseng mata aji semari semua tu keluar habis. Kita tak faham benda kan. Tapi kalau jampi, ruqyah, doa, dia datang daripada Quran dan sunnah. Itu yang maksud. Jadi memang dengan Quran, jampi dengan Quran memang disyariatkan. Jampi dengan Al-Quran memang disyariatkan.
Nabi jampi diri baginda, ruqyah diri baginda dengan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas apabila baginda sakit. Bila Nabi sakit, Nabi akan baca Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis dan Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Nabi jampi diri baginda sendiri, ya. Sebab itu kalau kita lihat sebelum tidur, Nabi akan jampi diri baginda dengan 3 kul. Bukan kul. Baca Qul Allah sampai habis, kemudian diikuti surah Al-Falaq sampai habis dan surah An-Nas sampai habis, dan Nabi sapu pada baginda. 3 kali Nabi buat. 3 kali Nabi buat, baru Nabi tidur. Bangun tidur pun sama juga, Nabi akan baca 3 kul juga. Jadi ini Nabi menjampi diri baginda sendiri, ya. Tuan-tuan dirahmati Allah, dan kesembuhannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nabi sebut, ya, tidak mengapa jampi asalkan tiada unsur syirik di dalamnya. Jampi tak ada masalah, janji tidak ada unsur syirik pada jampi tadi, ya. Seperti memuja syaitan, ya, hantu raya, jembalang tanah, ya, mambang tu mambang biru kuning dan sebagainya, itu tak boleh. Kalau kita jampi menggunakan permohonan kepada Allah, ya, yang Nabi ada dalam doa, ya, lepas tu mesti jampi ni dari Quran ataupun berjampi mengenai nama Allah, ya Arhamar Rahimin, Ishfihi ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sembuhkanlah dia ya Allah. Ya, boleh sebab menggunakan nama Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, boleh. Kedua, mesti jampi dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa yang kita boleh faham. Bahasa Melayu boleh. Bahasa Melayu. Katalah anak kita demam panas. Hei demam panas, keluarlah engkau daripada badan anakku ini. Keluar engkau. Boleh. Jampi juga dengan keberkatan dan kemuliaan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syafi, Al-Hayyul Qayyum. Keluarlah engkau wahai demam panas. Jampi boleh. Dalam bahasa apa tu? Bahasa Melayu je. Bahasa Melayu boleh, tak ada masalah, ya. Sebab dia dikira sebagai doa kepada Allah Ta'ala. Kita suruh benda tu keluar. Ataupun ya Allah Tuhanku, kau tarik keluar demam panas daripada anakku ni, ya Allah, dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Sebab kita hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, ya, dengan kalimah-kalimah yang mulia. Tapi kalau ada bahasa Melayu, ya, wahai besi segala besi, wahai batu segala batu, wahai bukit segala bukit, engkau bukan sebarang bukit, engkau bukan sebarang besi, engkau bukan sebarang batu, engkau lah besi-besi yang hebat, engkau lah batu-batu yang kuat, engkau lah bukit-bukit yang gagah. Oi, itu dah menyeru benda lain, bukan nama Allah tu. Menyeru besi, menyeru bukit, menyeru batu, kayu, logam, apa lagi, maka itu salah. Mesti kita menyeru dengan nama Allah. Dan yang ketiga, yakin bahawa penyembuhnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita belajar basic, tuan-tuan, pada pagi ni. Basic dulu. Ada orang tak sabar ni, ustaz, bila nak masuk time saka ni? Ini pula bila nak masuk time histeria ni? Ini pula bila nak masuk time sihir ni? Sihir malam pertama ni, ustaz, nak tanya banyak masalah ni. Ni pula, ustaz, nak cantik pukau ni, saya dah 3 kali kena pukau ni. 3 kali kena pukau dah. Orang lain 30 kali okey je. Ustaz, saya nak tanya ni, ustaz, apa dia? Tentang apa ni, saka, santau. Saya kena santau 10 tahun, ustaz. Sabar, ya, sabar. Saya katakan ilmu perubatan Islam tu sangat luas. Ini basic daripada pagi ni, ya. Sebab kalau kita cerita memang tak cukup masa lah. Wahai AJK Masjid Muaz bin Jabal, ya, kalau ada permintaan kita buat lagi lah, insya-Allah, ya. Tapi hari ni basic dulu. Apa itu perubatan Islam? Ya. Ada orang kata perubatan Islam tu pakai tangkal. Dulu-dulu masa kita kecil-kecil dulu kan, zaman dulu-dulu lah. Asal ada sakit, ada asal sakit, demam ke apa, jumpa tu bomo, dia bagi apa ni, tali warna hitam, tali warna kuning, ya. Tali kasut pun boleh jugalah, tali kasut. Ada suara, alamak, tiba-tiba tak ada suara. Masya-Allah. Tenggelam timbul kot, ya. Minta maaf. Saya dah buat yang terbaik. Yang lain okey ke? Suara saya okey ke? Suara saya okey. Ya. Tali kasut, tali hitam, tali kuning pakai kat pergelangan tangan, ada yang pakai kat perut pun ada yang pakai kat leher pun ada, tali kuning. Jadi sebenarnya itu dipanggil tangkal. Tangkal. Bila sebut tangkal, kita kena ingat konon-kononnya ada orang percaya tangkal ni konon-kononnya pelindung lah, ya.
ikat tali benang sangkut kat leher ya. Ada orang dengan kayu kokanya ya. Ada orang dia sangkut kuku harimau kat leher, kuku harimau kat leher ya. Ada orang sangkut suara clear, okey, masih. Ada orang dia pakai sisik tenggiling buat tangkal. Iya, macam-macam. Ya. Benang pun boleh, kayu kokar pun ada, kuku harimau pun ada. Konon-konon bila pakai kuku harimau tu, masuk dalam hutan harimau semua takut kan dia sebab ada kuku harimau kan. Jadi semua tak betul. Sisik tenggiling pun ada, kerang siput pun ada. Kadang-kadang ada tulisan pula ya, dengan rajah-rajah tertentu. Ini semua syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat ya, kena ingat. Ni tangkal dengan zaman kita banyak orang pakai tangkal ya. Saya pernah jumpa seorang bangsa lain lah, agama lain, datang nak berubat ya. Saya tak berubat kat sini ya. Kita tak main apa ni berubat FB Live ni. Tapi belajar okey. Dan datang jumpa saya beberapa minggu lepas. Minggu lepas jumpa saya ya. Dia kata, kenapa? Ini bukan agama Islam, agama lain ya, bangsa lain. Dia kata, anak saya ni ustaz kena santau dari pejabat. Ada orang pejabat dengki kat anak saya, anak perempuan dia. Saya kata bolehlah, tapi bukan kat rumah saya, kat surau. Ya, kat surau boleh, jumpa kat surau. Okey, lepas habis solat Jumaat, jumpa saya kat surau. Dia pun datang ya. Mak dengan anak perempuan datang. Sebelum merawat saya nampak dia pakai lah macam benang warna oreng kat tangan, menapung warna oreng ke merah ke apa. Saya kata, ini apa kak? Ini dia kata protection. Kalau ada protection, you pakai protection, anak you pakai protection, tapi kenapalah kena boleh santau lagi? Dia kata, oh ustaz, ini protection ni tali sudah lama ustaz, dah lebih setahun, sudah tak ada power lagi. Masya Allah, kata. Dah tak ada power lagi dah. Itu betul karut marut lah. Jangan kita percaya benda-benda ni ya. Saya kata kat dia, kalau awak nak suruh saya doakan ya, boleh. Dengan satu syarat, mesti potong tangkah dari tu. Dia sanggup potong. Nampaknya alhamdulillah sikit sebanyak sudah masuk kefahaman tentang agama Islam ya. Mudah-mudahan dua beranak tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sebab saya pun doakan hidayah juga untuk dua sakit bangsa ataupun agama lain tadi. Jadi tuan-tuan dan Allah ya. Ini cerita tentang perubatan Islam ya. Ustaz, ada orang kata bayaran macam mana ustaz? Bayaran bila merawat ni kan, ustaz-ustaz perawat ambil juga ke? Boleh ambil, tak ada masalah. Ya, cuma guru saya pesan jangan tentukan berapa harga. Orang nak bagi, ambil lah ya. Tapi jangan pula cas yang gila-gila cahnya ya. Siap dengan deposit lagi apa semua ya. Harga perkhidmatan ya, upah diharuskan sebab orang tu berkhidmat ya, dia luangkan masa untuk merawat kita ya, dan sebagainya, bolehlah ya. Orang kata bayar upah kat dia boleh ya. Cuma terpulang tadi sebab yang datang ni kadang-kadang bukan orang kaya pun yang datang, yang sakit ni dia mampu bagi, katalah mampu bagi RM1, tak ada masalah ya, sebab kita tahu dia susah. Kalau yang datang dengan kereta mewah ya, ada 5 pintu kereta dia, dia bawa 5,000, okey ambil je lah sebab dia mampu, tak ada masalah. Tapi jangan berlaku zalim kepada pesakit-pesakit tadi. Mesti adil, letakkan sesuatu kena pada tempatnya ya. Orang tu susah, dah sakit susah pula, maka kita pandai-pandai lah ya. Okey, sebab itu tuan-tuan dan mati Allah ya, saya nak sebut dalam hal ini tuan-tuan, dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri, dia dapat upah. Upahnya lah beberapa ekor kambing. Setelah ketua kampung tu sembuh. Kambing ni mahal. Kambing kalau kat Malaysia katalah RM1,000 seekor. RM1,000 seekor kan kambing. Kambing yang sihat gemuk lah, jangan kambing tulang boleh main gitar kat dada dia. Kambing yang sihat gemuk RM1,000 seekor. Okey, kalau 30 ekor dah RM30,000. Yang merawat tadi dalam kisah hadis Sahih Bukhari ni, Abu Sa'id Al-Khudri kata dapat 30 ekor kambing. Seekor kambing katalah zaman kita RM1,000, artinya RM30,000. Menasabahlah sebab yang sakit itu bos, ketua kampung. Ketua kampung ni bukan kata 30 ekor kambing, satu lembah kambing dia. Ambillah 30 ekor sebab dia seronok lah, sebab dah hilang penyakit. Maka dia mampu bagi, ambil lah. Nabi tak larang. Nabi tak larang. Malah Nabi kata apa? Aku pun nak juga saham kambing tu.
Jadi sebenarnya dari segi upah, jangan pula bila sebut perbuatan Islam tidak boleh ambil upah. Apa ambil upah? Dah, kita pun kenalah keluarkan usaha kita juga ya. Sian ustaz tu merawat kan, dan berpeluh-peluh dia sampai dia bergumur-gumur. Sebab kita kena rasuk, dia kena pegang kita. Kalau tuan-tuan tak pernah tengok orang kena rasuk, memanglah tak rasa apa-apa. Bila tengok, ya Allah, kena pula rasuk, yang punya saka ataupun badi tu badi harimau pula, bayangkan. Badi harimau, punyalah kuat harimau tu, tuan-tuan. Bunyi macam harimau dah, dia mencengkam macam harimau. Macam seorang ustaz nak pegang. Dengan tenaga yang dia ada tak seberapa, dengan masa dia luangkan untuk kita, bolehlah berdasarkan itu kita bagi upah lah sikit kepada dia. Terpulang lah. Nak bagi kepuk lekor pun boleh, nak bagi kari pak pun boleh, frozen food pun tak apa, walaupun bukan dalam bentuk duit. Sebab sahabat Nabi terima 30 ekor kambing, dapat 30 ekor ayam pun okey dah, alhamdulillah ya. Ataupun 30 ekor ikan patin pun okey juga, yang sangkar liar tu ya, patin liar. Tuan-tuan dirahmati Allah ya. Maka ulama kata harus ambil upah, ikut persetujuan bersama ya. Okey. Ini cerita-cerita bab upah lah ya. Kadang-kadang orang kata perbuatan Islam tidak ambil upah, tapi ambil, boleh ambil. Cuma jangan minta lah ya. Orang bagi kita ambil, kata guru saya almarhum, jangan tetapkan, jangan minta, tapi orang bagi ambil lah. Dia bagi ikhlas, ambil lah. Dia pun dah buat amal ibadah juga, dia sedekah dah kita, dia hadiah dah kita, ambil lah. Tak ada masalah ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita dah sampai ke penghujung perbuatan Islam yang basic. Saya cerita basic lagi ni ya. Kalau nak yang lebih, kita akan buat lagi siri kedua dan siri ketiga dan sebagainya ya. Sebab kita berada dalam PKPB ni, tidak boleh bergerak merentah daerah sesuka-suka kita. Malah Masjid Nasrullah pun ditetapkan berapa jemaah saja, EJK saja yang boleh menghidupkan surau dan sebagainya. Maka kita terpaksa akulah kepada arahan pihak kerajaan, MKN dan sebagainya, termasuklah kuliah-kuliah. Dan kita boleh manfaatkan walaupun tak ada kuliah di masjid, di surau. Tapi kenapa tidak manfaatkan apa yang kita buat sekarang, seperti FB Live. Guna FB Live masjid, FB Live ustaz-ustaz ya, dan kita boleh ikut. Sebab itu saya kata kalau ada masalah suara tak dengar, sila komen ya. Jadi ada yang kata suara tak ada, ini kata suara clear. Jadi mungkin tempat tuan-tuan pula gelombang tu macam mana, sampai banyak ke, ataupun line internet tu kurang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan insya-Allah ya, kita akan sambung lagi tentang perbuatan Islam ni dengan lebih lagi mendalam insya-Allah pada masa-masa yang akan datang, mengikut persetujuan pihak Masjid Muaz bin Jabal. Terima kasih kepada semua yang menjemput saya lah daripada pihak Masjid Muaz bin Jabal, dan juga kepada semua penonton di alam maya pada pagi ini yang mengikuti kuliah subuh. Dah 1 jam kita bersiaran, insya-Allah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.